Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah. Kita merafakkan rasa syukur ke hadrat Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberi peluang dan kesempatan meneruskan ketaatan sebagai hamba-hamba Allah. Dan sedar tak sedar, kita sudah berada pada malam yang ke-25. Sedar tak sedar, beberapa hari lagi Ramadan akan berlalu, pergi meninggalkan kita. Al-Imam Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, guru kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Al-Imam Bishr Al-Hafi yang lahir pada tahun 150 Hijrah, sama tahun dengan kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada riwayat menyatakan beliau lahir pada 152 Hijrah. Imam Bishr Al-Hafi pada satu ketika ditanya, qila li Bishr Al-Hafi anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan. Satu kaum yang beribadat dalam bulan Ramadan dan mereka bersungguh-sungguh beramal dalam bulan Ramadan. Fa idzan salakha taraku. Orang mai tanya Imam Bishr Al-Hafi, wahai Imam, ada satu kaum bila mai bulan Ramadan depa buat ibadat sungguh-sungguh, depa pulun sungguh-sungguh buat amal soleh
dalam bulan Ramadan. Fa idzan salakha taraku, apabila Ramadan pergi meninggalkan mereka, mereka juga berhenti daripada buat ibadah dan amal soleh. Macam mana keadaan mereka ni? Bila datang Ramadan, pulun sungguh buat ibadah, pulun sungguh buat amal-amal soleh. Fa idzan salakha taraku, orang tanya dia, wahai Imam Bishr, apabila Ramadan keluar, segala ibadat dan amal soleh semua mereka tinggal. Jawab Al-Imam Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum. Dengar elok. Jawab Al-Imam Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum, qaumun la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tak kenal Tuhan, melainkan dia hanya kenal Tuhan dalam bulan Ramadan. Wal'iyadhu billah. Kaum hak paling buruk, kaum hak paling jelek, kata Imam Bishr Al-Hafi, kaum yang tidak mengenal Allah, melainkan dia kenal Allah hanya dalam bulan Ramadan. Dia hanya kenal solat berjemaah dalam bulan Ramadan. Keluar Ramadan, tak main dah solat berjemaah. Dia hanya kenal Allah dalam bulan Ramadan, baca Quran dalam bulan Ramadan. Keluar pada Ramadan, tinggal Quran. Dia hanya kenal Allah dalam bulan Ramadan, keluar pada Ramadan, dalam bulan Ramadan duduk dalam majlis ilmu. Keluar pada Ramadan dah tak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Maka janganlah kita menjadi golongan yang disebut bi'sal qaum, kaum hak paling buruk perangai, kaum yang paling tak elok perangai. Dia hanya kenal Tuhan dalam bulan Ramadan, dan bila keluar daripada Ramadan dia dah tak kenal Tuhan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu bila masuk Ramadan, solat berjamaah di masjid surau penuh, tambah solat isyak dan solat subuh. Betul tak betul? Solat isyak, solat subuh, hak Nabi sebut adalah hadis tu hadis yang hasan. Lau ya'lamun nas ma fil atamah was subhi la atawhuma walau habwa. Kalaulah manusia tahu apa yang ada pada solat atamah dan solat subuh berjamaah, mereka akan datang ke masjid walaupun terpaksa merangkak, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaulah manusia tahu apa kelebihan yang ada pada solat atamah. Apa dia solat atamah? Solat isyak dan juga solat subuh berjamaah. Kalaulah manusia tahu, mereka akan mai ke masjid walau habwa, walaupun terpaksa merangkak mai juga. Besar tak besar kelebihan solat isyak dan solat subuh berjamaah. Sebab tu bila masuk Ramadan penuh, tambah solat isyak dan solat subuh. Dan bagaimana pula keadaan solat isyak dan solat subuh apabila masuknya 1 Syawal dan seterusnya? Bagaimana pula saf solat berjamaah? Cuba tanya diri kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Lataiful Ma'arif bagi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ada dinaqalkan, man ruhima fi syahri Ramadan fahuwa al-marhum wa man hurima khairahu fahuwa al-mahrum wa man lam yatazawwad fihi lima'adihi fahuwa malum. Disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, man ruhima, mula-mula ruhima, lepas tu hurima. Tak maksud tak sama,
Kalimat tak sama. Yang pertama, ruhima. Yang kedua, hurima. Maksud tak sama. Man ruhima, barang siapa Allah bagi rahmat kepada dia dalam bulan Ramadan, maka dia adalah golongan yang dirahmati Allah, disayangi Allah. Barang siapa dapat rahmat Allah dalam bulan Ramadan, dia termasuk golongan yang dirahmati. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, insya-Allah, amin. Wa man hurima, hak nombor 2, hurima. Hak mula-mula, ruhima. Dan barang siapa ditegah mendapat rahmat Allah, barang siapa ditegah faqad hurima, maka dia adalah golongan yang terhalang mendapat rahmat Allah. Wal'iyadzu billah. Ramadan ni bulan yang banyak sangat kelebihan. Tiba-tiba datang Ramadan, dia terhalang mendapat rahmat Allah. Celakalah dia. Wa man lam yatazawwad fihi lima'adihi fahuwa malum. Dan barang siapa tak tambah amal-amal soleh selama dia hidup dalam bulan Ramadan, fahuwa malum, celakalah dia, hinalah dia. Wal'iyadzu billah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka alhamdulillah Allah sampaikan kita dah berada pada fasa terakhir. Sedang tak sedang, kita sudah berada pada fasa terakhir di penghujung-penghujung. Maka apabila kita sudah berada di fasa terakhir, apabila kita sudah sampai ke penghujung-penghujung Ramadan, tengoklah bagaimanakah sifat ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nak dibandingkan dengan kita. Bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wassalam apabila sampai 10 yang terakhir ni, macam mana sifat ibadah Rasulullah? Disebut dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Adalah Rasulullah pulun, sungguh-sungguh pulun beribadah pada 10 yang terakhir, lebih daripada hari-hari lain. Ini sifat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan makin malah, bukan makin balok, tapi makin rajin, makin pulun buat ibadah. Bila masuk 10 yang terakhir, itu sifat ibadah Rasulullah. Bagaimana lagi sifat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila masuk 10 yang terakhir? Sebutlah hadis yang sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Hadis tu hadis sahih. Nabi kita apabila masuk 10 yang terakhir, apa Nabi buat? Yang pertama, syadda mi'zarah. Apabila masuk 10 yang terakhir, bagaimana ibadah Rasulullah? Yang pertama Nabi kita syadda mi'zarah, mengetatkan ikatan kain baginda. Apa maksud? Apabila masuk 10 terakhir, Nabi kita mengetatkan ikatan kain baginda. Maksudnya, baginda sudah tidak bergaul, bercampur dengan isteri-isteri baginda apabila masuk 10 yang terakhir. Apa sebab? Sebabnya dimasyghulkan, disibukkan dengan urusan ibadah, dengan urusan i'tikaf. Maka Nabi sudah tak bercampur dengan isteri-isteri baginda apabila masuk 10 yang terakhir. Itulah maksud syadda mi'zarah. Masuk 10 terakhir, Nabi mengetatkan ikatan kain baginda. Yang keduanya,
wa ahya lailah. Masuk 10 terakhir, wa ahya lailah. Nabi menghidupkan malam-malamnya. Malam 10 yang terakhir dihidupkan dengan apa? Dihidupkan dengan qiyam, macam yang kita hidupkan solat tarawih, solat tahajud dan sebagainya. Dihidupkan dengan ibadah pada 10 yang terakhir, wa ahya lailah. Yang ketiganya, masuk 10 yang terakhir, apa Nabi buat? Dan adakah kita buat? Apabila masuk 10 yang terakhir, wa aiqadha ahlah. Nabi gerak, Nabi kejutkan ahli keluarga baginda. Nabi gerak, Nabi kejutkan anak isteri baginda. Untuk apa? Untuk bangun beribadah, untuk bangun salat, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan doa yang dibacakan oleh Tuan Imam tadi pakat kita dapat belakang. Apa dia tuan-tuan? Lailatul Qadar. Macam mana Tuan Imam baca tadi? Allahumma rzuqna lailatul qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Wahai Tuhan, ya Allah, rezekikan kepada kami lailatul qadar. Pakat minta. Pakat minta. Bagi rezeki kepada kami lailatul qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun. Sebab apa? Sebab lailatul qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umat yang sebelumnya dapat tak dapat. Hanya kepada kita. Hadiah untuk siapa? Hadiah untuk kita. Apa sebab Allah hadiah kat kita? Sebab kita semua umat Nabi Muhammad. Bertuahnya kita. Sebab tu Nabi sebut, Inna Allah wahaba li ummati lailatul qadr walam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah memberi hadiah kepada umat aku Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum daripada umat aku. Mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kat kita ya. Umat Nabi-Nabi sebelumnya umur mereka berapa? Ribuan tahun, ada ratusan tahun, tapi kita umat Nabi Muhammad tak sampai. Sebab tu Nabi sebut, A'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku kebanyakannya 60 hingga 70. Pakat sedar belaka, ramai tak sedar juga. Bila Nabi sebut lagu tu, kebanyakan umat aku umur mereka antara 60 hingga 70. Nabi sendiri 63. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, umur kita tak panjang mana? Umur umat Nabi Muhammad tak panjang mana? Sebab umur kita tak panjang mana, Allah bagi hadiah. Hadiah tu hanya untuk kita. Umat lain tak dapat. Apa dia? Lailatul Qadar. Hanya dengan beribadat semalam, seolah-olah kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan berapa tahun? 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Hanya dengan beribadah semalam, seolah-olah kita beribadah lebih 83 tahun. Tu dia mulianya umat Nabi Muhammad. Apa yang ada pada Lailatul Qadar, pada malam itu apa berlaku? Apa rahsianya Lailatul Qadar? Disebut dalam hadis, dimasukkan dalam kitab Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, iaitulah pada kitab Hikmah dan Fadilat Ramadan, apa yang berlaku pada malam tu. Sebab itu, kalau di Mekah malam 27, kalau di Mekah malam 10 terakhir, padat dengan lautan manusia. Siapa nak pergi Mekah? Siapa nak pergi Mekah 10 terakhir Ramadan? Harga bukan murah, harga tak murah. Tambah nak pergi Mekah lah ni, nak pergi Mekah baru-baru ni, harga tak murah, boleh pergi 35,000. Kalau raya di Madinah boleh dapat 6,500, boleh dapat 7,000.
Tapi kalau nak raya di Mekah 10 terakhir, Allah mahal sungguh. Padat dengan lautan manusia. 10 terakhir di Mekah. Cuba tengok live dalam TV. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, padat. Pakat buru Lailatul Qadar, pakat kejar Lailatul Qadar. Bila sebut Lailatul Qadar, bagi orang Mekah malam 27 belakang. Bagi orang Mekah malam 27. Tapi kita tak tahu Lailatul Qadar tu bila. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar tu rahsia Allah. Betul tak betul? Allah rahsiakan. Supaya apa? Supaya kita buat ibadat sepanjang malam 10 yang terakhir. Cuma sebut dalam hadis, wa idza kanat Lailatul Qadar, apabila berlaku Lailatul Qadar, ya'murullah azza wa jalla Jibril fayahbitu fi kabkabatin minal malaikah. Pada malam Lailatul Qadar, Allah perintah malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan malaikat-malaikat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya begitu banyak, turun atas muka bumi Allah malam tu, malam Al-Qadar. Fayahbitu fi kabkabatin, Jibril alaihi salam ketua segala malaikat bersama dengan malaikat-malaikat yang lain turun pada malam tu. Fayarkuzul liwa, depa bawa apa? Disebut dalam hadis, wa ma'ahum liwa'un akhdar, depa bawa bendera hijau. Jangan duk tanya pula tengah-tengah tu ada bulat putih tak? Mana aku tahu? Sebutlah hadis, lagu tu cerita, kita pun cerita lagu tu lah. Jangan duk tanya hijau pucuk pisang kah? Hijau lumut kah? Hijau terang kah? Hijau muda kah? Tak tahu. Cuma sebutlah hadis, malam tu Jibril alaihi salam bersama para malaikat, wa ma'ahum liwa'un akhdar, yang pastinya bukan biru, bukan oren pun bukan, yang pastinya hijau-hijau lagu mana tak tahulah. Cuma sebut wa ma'ahum liwa'un akhdar, mereka pada malam tu bawa bendera hijau. Apa mereka buat? Fayarkuzul liwa'a ala zahril Ka'bah, mereka pacak bendera tu atas puncak Kaabah. Ha tu yang berlaku pada malam tu. Orang duk tengah tawaf boleh nampak tak? Tak boleh nampak lah, benda ghaib. Kalau kata nampak bukan kata pingsan mati terus, tak boleh nampak. Tapi itu yang berlaku malam tu. Jibril alaihi salam bersama para malaikat, mereka bawa bendera tu, mereka pacak panji tu atas puncak Kaabah. Walahu 600 janahin, Jibril ada 600 sayap. Jangan duk tanya pula sayap lagu mana, kala apa, tak tahu. Sebutlah hadis, Jibril ada 600 sayap. Nabi kita pernah tengok sayap Jibril alaihi salam, rupa Jibril dalam bentuk Jibril hak asal. Nabi kita pernah tengok beberapa kali. Kali pertama Nabi tengok, terketak-ketak, zamiluni ya Khadijah, tolong selimut aku wahai Khadijah, demam terus. Kali pertama Jibril alaihi salam yang ada 600 sayap malam tu, malam Lailatul Qadar. Minha janahan, malam tu daripada 600 sayap, Jibril alaihi salam hanya mengembangkan 2 sayap daripada 600 sayap. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Fayujawizul masyriq ilal maghrib, tertutuplah daripada timur hingga ke barat pada malam tersebut. Ini mulianya malam Al-Qadar. Dan apa yang berlaku pada malam tu? Fayahuthu Jibril alaihi salam al-malaikata fi hadhihi al-lailah fayusallimuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin. Ha tu dia kelebihannya. Siapa buat semayang malam tu, siapa baca Quran malam tu, siapa berzikir malam tu, siapa munajat malam tu, siapa buat ibadat malam tu, maka Jibril perintah malaikat-malaikat pi cari siapa buat ibadat malam tu. Ucaplah salam kepada mereka, ucaplah selamat kepada mereka, dan orang yang buat ibadat pada malam itu didoakan keampunan oleh para malaikat. Hebatnya malam Al-Qadar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni kita dah sampai 10 terakhir. Pulunlah
pulunlah. Mudah-mudahan Allah kurniakan Lailatul Qadar. Jangan duk pilih malam genap, malam ganjil. Pulunlah. Jangan lepas peluang. Di kesempatan Allah beri napah, Allah beri peluang hidup pada 10 yang terakhir, perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan zikir. Antara zikir Nabi ajar, bakat-bakat buat. Wastakfiru fihi min 4 khisal. Nabi kata, perbanyakkan dalam bulan Ramadan 4 perkara. Perbanyakkan, jangan sikit, banyak. Khaslatain turduna bihima rabbakum wa khaslatain la ghina abikum anhuma. 2 perkara pertama kamu dapat redha Tuhan. Siapa yang buat? 2 perkara hal kedua, 2 perkara lagi kamu sangat perlu kepadanya. Apa dia tuan-tuan? Fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum. Yang pertamanya, fa syahadatu an la ilaha illallah. Ni saya nak pesan selalu ni. Nabi kita pesan. Nabi kata yang pertama dalam bulan Ramadan ni, baki-baki Ramadan ada ni. Tak berapa banyak dah hari. Yang pertama sebut banyak-banyak syahadah. Allah adalah Tuhan. Syahadah yang pertama, iaitulah pakai ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Perbanyakkan dalam bulan Ramadan 4 perkara. Yang pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali syahadah. Syahadah. Apa makna syahadah? Penyaksian Allah itu adalah Tuhan. Pakai ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Perbanyakkan. Yang keduanya Nabi sebut, perbanyakkan apa pula? Wa tastaghfiruna, minta ampunlah sebanyak-banyaknya kepada Allah dalam bulan Ramadan. Nabi pesan kat sahabat-sahabat, kita pesan semua, minta ampunlah sebanyak-banyaknya. Macam mana minta ampun? Istighfarlah. Macam mana cara dia? Ikut belakang. Astaghfirullah. Tagak tu ya? Jadilah astaghfirullah. Yang kedua Nabi suruh perbanyakkan apa dia? Minta ampun, istighfarlah sebanyak-banyaknya. Yang ketiganya, wa ammallatani la ghina abikum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah. Yang ketiga, Nabi suruh perbanyakkan apa dia? Minta syurga lah, minta syurga sebanyak-banyaknya. Harapan kita nak masuk syurga besar ke kecil tuan-tuan? Harapan kita nak masuk syurga tu besar sangat. Kalau harapan kita nak masuk syurga tu besar, pasal apa kita minta sikit? Patut kita minta banyak. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan, Nabi suruh minta syurga sebanyak-banyaknya. Macam mana nak minta syurga? Pakai ikut belakang. Allahumma inni as'alukal jannah. Atau kita bagi pendek, nas'alukal jannah. Lagi sekali, nas'alukal jannah. Dan yang keempat, Nabi pesan, sebanyak-banyaknya yang keempat, mintalah jauh daripada neraka. Macam mana nak minta jauh daripada neraka? Ikut. Wa a'udzu bika minan nar. Ataupun kita baca dalam bentuk jamak. Bukan tuju untuk kita aja nak minta jauh daripada neraka, nak minta syurga. Bukan minta kat kita saja, minta kat isteri kita, anak-anak kita, minta belaka. Macam-macam kita baca dalam bentuk jamak. Ulama suka baca dalam bentuk jamak, ramai-ramai. 2 yang pertama baca singular, mufrad. 2 yang kedua baca jamak, baca plural. Yang 2, yang kedua. Yang nombor 3, yang nombor 4, ulama suka baca dalam bentuk, dalam sirah jamak, plural. 2 yang pertama tu baca singular. Kita baca sama-sama. Yang pertama sampai keempat sama-sama. Ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Wa na'udzu bika minan nar. Lagi sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Wa na'udzu bika minan nar. Yang terakhir, asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah. Wa na'udzu bika minan nar.
Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Baki-baki Ramadan masih ada ni, jangan tinggal. Pagi, petang, siang, malam baca. Tambah-tambah diperbanyakkan lagi. Bila tu? Saat dekat nak buka puasa. Saat-saat dekat nak berbuka, diperbanyakkan lagi zikir tersebut. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan Allah. Amin. Mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan, Allah rahmati kita dan gugurlah segala dosa kita, dan kita dilayakkan masuk ke dalam syurga Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang datang pada kita pada tahun ini akan dapat mendidik, mentarbiah jiwa kita menjadi jiwa yang tunduk kepada Allah. Dan apabila kita keluar daripada Ramadan, segala ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan kita dapat teruskan di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan baca Quran tak tinggal, keluar pada Ramadan masih baca Quran walaupun tak banyak. Dalam bulan Ramadan bangun sahur tak tinggal solat tahajud, keluar daripada Ramadan masih lagi solat tahajud walaupun tak banyak. Dalam bulan Ramadan mai solat berjamaah, keluar daripada Ramadan kita masih tak tinggal solat berjamaah. Dalam bulan Ramadan duduk dalam majlis ilmu, keluar daripada Ramadan masih lagi duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab nak jadi orang yang faham agama Allah. Itulah orang yang berjaya dalam madrasah Ramadan. Tapi kalau ibadat yang kita buat dalam bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan kita tinggal terus. Ramadan kita baca Quran, keluar Ramadan kita tinggal Quran. Bulan Ramadan kita solat, bangun malam solat malam, keluar Ramadan kita tinggal solat malam. Bulan Ramadan kita rajin bersedekah, keluar Ramadan kita berat tangan nak ulur sedekah. Bulan Ramadan kita duduk dalam majlis ilmu, keluar daripada Ramadan kita tinggal majlis-majlis ilmu. Maknanya apa? Maknanya kita dah gagal, fail dalam madrasah Ramadan. Mudah-mudahan kita tak gagal. Mudah-mudahan kita tak gagal. Mudah-mudahan semangat Ramadan ini, roh Ramadan ini, bila kita keluar daripada Ramadan, kita masih teruskan roh Ramadan, semangat Ramadan, walaupun Ramadan dah pergi meninggalkan kita. Wa qala ba'du salaf, kata ulama salaf, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Tuhan, bukan kamu jadi hamba Ramadan. Maknanya kita buat ibadah semata-mata kerana Allah. Walaupun dah keluar daripada Ramadan, kita masih lagi beribadah semata-mata nak harap, nak dapat redha Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita dah berjaya dalam sekolah Ramadan, dalam madrasah Ramadan ini, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu untuk apa malam ini. Nak sambung lagi 30 kan? Lagi 26. Itu Nabi kata, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Hadis tu sahih. Siapa ikut imam solat tarawih sampai selesai dapat pahala solat sepanjang malam. Kita bukan malaikat tak tidur. Tak mampu kita tak tidur, sebab kita bukan malaikat. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, siapa ikut imam solat tarawih daripada mula sampai habis, kalau 8 lah, tambah lagi 3 witir. Kalau 20 lah, tambah lagi 3 witir, ikut sampai selesai solat imam, dapat satu pahala yang cukup besar. Apa dia pahala dia? Solat sepanjang malam, qiyam al-lail. Allahu Akbar. Untuk siapa ni? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam buat 20, kita buat 20, tambah lagi 3, kita pun 3 lagi witir. Tiba-tiba imam buat tak sampai 8 lagi, baru 4, keluar geng 4. Bukan geng 8. Geng 8 boleh tahan kira, geng 4 teruk, kesian sungguh. Geng 4 keluar tu, dekat 8 boleh tahan lagi. Mudah-mudahan kalau siapa nak dapat pahala tu, ni baki-baki Ramadan ada ni, ni baki-baki ada ni, ramai-ramai ni, kita tengok lagi siapa nak dapat pahala beribadah sepanjang malam, ikutlah imam sampai selesai salat imam. Mudah-mudahan kita dapat pahala tu. Burulah Lailatul Qadar, insya-Allah. Cukup kita tutup majlis dengan membaca tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana imam tadi? Amin.